Assalamualaikum, Nu Ako, saya Hikmah Juni. RM40 juta diperlukan untuk membaik pulih tanah runtuh di Taman Negara Kinabalu, Kundasang. RM40 juta. Itu anggaran kos bagi kerja-kerja membaik pulih kawasan tempat letak kereta Taman Negara Kinabalu Kundasang yang runtuh akibat hujan lebat baru-baru ini. Timbalan Ketua Menteri, Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, kerja-kerja itu bagaimanapun akan mengambil sedikit masa bagi mengkaji pergerakan tanah di kawasan terbabit. Kajian itu perlu dilakukan kerana kerajaan tidak mahu struktur ini runtuh semula selepas dibina. Siang tadi, Bung meninjau kawasan letak kereta Taman Negara Kinabalu yang mengalami runtuhan Rabu lalu. Beliau yang juga Menteri Kerja Raya berkata, pembaikan ini akan dijalankan secepat mungkin setelah hasil kajian itu diperoleh. Untuk rekod, laluan ini adalah jalan utama dari Kota Kinabalu ke Ranau dan kawasan pantai timur Sabah. Mengenai jalan dan jambatan runtuh yang terjejas akibat hujan lebat di Sabah minggu lalu, Bung berkata pada peringkat awal terdapat lebih 100 jalan dan jambatan yang tidak boleh dilalui. Namun, laluan berkenaan sudah boleh dilalui menerusi tindakan pantas Jabatan Kerja Raya JKR yang membuat lencongan dan memperbaiki jalan berkenaan. Antara yang telah diperbaiki adalah jambatan runtuh di Pitas serta jalan dan jambatan di Kampung Telaga Pitas. Kini hanya terdapat 17 jalan lagi yang langsung tidak boleh dilalui. Kerja-kerja pembaikan ini memerlukan sedikit masa dan bergantung kepada faktor cuaca. Bung berkata, kerajaan negeri akan mendapatkan peruntukan daripada kerajaan persekutuan untuk kerja-kerja pembaikan jalan itu. Keseluruhan kos dianggarkan berjumlah RM150 juta. Kerajaan negeri memandang serius insiden membabitkan hidupan liar di Sabah. Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Dato' Jeffrey Arifin berkata pihaknya telah meminta agensi berkaitan untuk menjalankan siasatan terperinci berhubung insiden pembunuhan gajah pigmi di sebuah ladang sawit dekat Tongot Rabu lalu. Katanya mereka yang terlibat akan dibawa ke muka pengadilan kerana melakukan penganiayaan terhadap spesies hidupan liar terlindung. Tegasnya, kerajaan negeri memandang serius jenayah yang dilakukan terhadap gajah pigmi dan hidupan liar lain di Sabah. Jeffrey diminta mengulas mengenai penemuan bangkai seekor gajah pigmi yang dipotong dan disiat-siat di sebuah ladang kelapa sawit di Tongot. Semalam, Pengarah Jabatan Hidupan Liar Sabah Agustin Tuga memaklumkan bangkai gajah pigmi itu ditemukan pekerja ladang berhampiran Kampung Imbak pada pagi Rabu dalam keadaan reput. Gajah berkenaan dipercayai mati sejak 4 atau 5 hari lalu. Bangkai gajah itu turut mempunyai kesan tembakan dan tetakan. Belalai gajah itu juga didapati telah hilang. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas meninjau kawasan tanah runtuh di tempat letak kereta Taman Negara Kinabalu pagi tadi. Tinjauan itu dilakukan bersama Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin serta agensi-agensi berkaitan. Jeffrey berkata beliau sudah berbincang dengan Menteri Kerja Raya untuk memberi keutamaan bagi membaiki segera kawasan runtuhan itu kerana Taman Kinabalu adalah pusat tumpuan pelancong. Jeffrey juga memaklumkan pihaknya dalam proses menguruskan bantuan prihatin COVID-19 fasa kedua untuk penggiat pelancongan di Sabah. Bantuan fasa pertama telah diagihkan kepada semua pemain industri yang dikenal pasti. Banjir di Sabah telah pulih apabila kesemua mangsa di Pusat Pemindahan Sementara PPS dibenarkan pulang semalam. Namun, misi menghantar bantuan kepada mangsa yang terputus bekalan makanan di Pitas tidak semudah menyalurkan bantuan kepada mangsa banjir di kawasan pinggir bandar. Kedudukan kampung yang terletak jauh di pedalaman, jalan yang berlumpur, jalan dan jambatan putus, serta jalan yang masih ditenggelami air antara kesukaran yang terpaksa ditempuh sepasukan sukarelawan dari Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO Reach Out. Misi bantuan ini adalah inisiatif
penyelaras Reach Out, Fauziah Muhammad Fuad Steven. Antara perkampungan yang dikunjungi Reach Out ialah Kampung Andab, Ladap, Gambir, Kambalang dan Kampung Kinagoh. Kampung berkenaan dilaporkan terputus hubungan dengan jalan utama akibat banjir. Sukarelawan Reach Out bernasib baik kerana kelab pacuan 4 roda yang turut menyertai misi bantuan itu mempunyai kecekapan dalam membantu mengeluarkan kenderaan yang terkubur ketika misi di 5 kampung berkenaan. Kadangkala, bantuan hanya dihantar sehingga ke tempat pertemuan yang telah ditetapkan kerana simpang masuk ke 5 kampung itu sukar dilalui. Orang kampung terpaksa mengangkat bantuan itu dengan berjalan kaki atau menggunakan rakit. Misi bantuan Reach Out ini akan diteruskan dengan menggunakan helikopter menerusi kerjasama layang-layang Flying Academy. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Selepas mencatatkan peningkatan selama 2 hari berturut-turut, kes positif baru COVID-19 di Sabah kembali menurun dengan 431 kes dilaporkan hari ini berbanding 498 kes semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 46,791 kes. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, 2 kes kematian dilaporkan di Sabah hari ini, iaitu di Kalabakan dan Beluran. 2 kluster baru dilaporkan hari ini, iaitu kluster Ladang Segama dan kluster Jalan Segama, kedua-duanya di Lahad Datu. Kluster Ladang Segama mencatatkan 22 kes kumulatif setakat ini, manakala kluster Jalan Segama mencatatkan 20 kes kumulatif setakat ini. Daerah Telupid bertukar dari zon kuning ke zon jingga. 393 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 2,794 pesakit sedang menerima rawatan. 321,637 bakul makanan telah diagihkan setakat ini. Rakyat yang terkesan akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP terus dibantu. Usaha meringankan beban penduduk terjejas Perintah Kawalan Pergerakan PKP terus dilakukan. Di Sarawak, pengagihan bantuan makanan kepada lebih 8,000 penduduk di kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Nangka, Sibu bermula hari ini. Mereka adalah antara penerima bantuan makanan Sarawakku Sayang. Adun Nangka yang juga penyelaras Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana bahagian Sibu, Dr. Anwar Rapae, mengingatkan penerima agar tidak berkumpul di pusat agihan. Daripada 8,230 ini kita akan sediakan 9 stesen. Iaitu di Dewan Lakis sini, di Dewan MMB, di Dewan MUC, di Dewan Masyarakat Tekuk dah berubah tak? Di Masjid Lama Tekuk. Di Dewan Tekuk kawasan Iban, di Dewan Jeriah dan 3 di kawasan Rumah Panjang yang akan mengedar kepada 34 buah rumah panjang di kawasan Dun Nangka. Dr. Anwar menegaskan agihan bantuan makanan itu akan memberi fokus kepada golongan yang benar-benar terkesan tanpa mengira latar belakang termasuk fahaman politik. Beliau berkata demikian di Dewan Lakis Sibu. Okey, saya nak nasihat kepada sesiapa yang ada mengetahui yang tidak mendapat bekalan. Saya minta rujuk kepada call center nanti. Okey, kita boleh bantu. Kita di kawasan masing-masing tahu, waktu secukup makan ke putus makanan, call us. Kita akan bantu. Kita saya kira pilihnya PBB ke, DAP ke, SUPP ke, kita akan nolong semua. Orang susah. There's no political agenda here. Hari ini masuk hari ke-7 pelaksanaan PKP di Sibu. Kadar pematuhan penduduk di Sibu ke atas Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang masuk hari ke-7 hari ini adalah pada tahap amat memuaskan. Ketua Polis Daerah Sibu ACP Stanley Jonathan Ringgit berkata, setakat ini hanya 2 orang telah dikenakan kompaun atas kesalahan ingkar arahan duduk di rumah.
Untuk rekod, 6 sekatan jalan raya dilaksanakan di bahagian sibuk iaitu di Jalan Pasai, Jalan Paradom, Jalan Sungai Bidut, Jambatan Durin, Jalan Teku dan Jalan Tanjung Penasu. Tinjauan di Kanawit mendapati bilangan pengunjung ke gerai makan untuk membeli makanan secara perkhidmatan pandu lalu atau bawa pulang agak lengang berbanding hari-hari biasa. Peniaga di sekitar Kanawit mengakui cukup terkesan dengan pelaksanaan PKP di daerah itu. Sah juga kami nak cari makan sebab kami harap dengan pendapat jualan tu aja. Sebab kami saya dah laki, saya dah kerja, harap dengan duit gede aja. Ya aja lah. Saya dah pendapatan lain. Sebab kami saya dah keluarga lagi. Bapak, taklah jangan sama. Susah kami nak cari makan. Bagi Chua Ki Sun, PKP mempunyai kebaikan dan keburukan. Katanya PKP dapat mengekang penularan pandemik COVID-19 namun pada masa yang sama perniagaannya turut terjejas. Ada bagus, ada pun tidak bagus. Yang bagus ni, okey, itu penyakit boleh mengelakkan. Yang tidak bagus, kerugian ada sikit. Macam biasa ni, ada PKP ni, biasa ni 200, 300, okey. Tapi sekarang tak tahu RM10 ke 12, 13 macam itu aja sehari. Tapi banyak sekarang pun tidak berani keluar lah, semua pakai tapau. Kapal misi pesisir Littoral Mission Ship LMS kedua Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM Sundang tiba di Kota Kinabalu hari ini. Menurut kenyataan Markas Pemerintahan Armada Timur, ketibaan kapal itu disambut oleh barisan kepimpinan tertinggi TLDM. Panglima Armada Timur Laksamana Madya Datuk Sabri Zali berkata Sundang akan menjalani upacara pentauliahan bulan hadapan. Sebaik tiba, kesemua 45 kru Sundang yang terdiri daripada 7 pegawai dan 38 anggota menjalani kuarantin kendiri. Mereka sebelum itu menjalani ujian saringan kesihatan dilaksanakan Hospital Angkatan Tentera Wilayah Kota Kinabalu. Sundang telah diserahkan kepada Malaysia pada 14 Januari lalu di Shanghai, China. Kapal ini adalah satu daripada 4 buah LMS yang dibeli oleh Kerajaan Malaysia sebagai sebahagian daripada pelan 15 to 5 TLDM. LMS ketiga dan keempat dijangka akan diserahkan kepada Malaysia tahun ini. Sekian berita BTTV malam ini, saya Hikmah Juni, Terubuk Jakito.